Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita ke mana ke arah pergerakan market. So untuk hari ni, hari Isnin, Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. So apakah keadaan Zul punya portfolio, berapakah Zul punya profit, berapakah Zul punya negative profit, itu Zul akan tunjukkan untuk anda. Kemudian untuk hari ni, hari Isnin, expectation misalnya kita ada triangle dah pun berlaku seperti mana yang kita expectation kan, iaitu kita more down daripada uptrend. So more price jatuh. So apa-apa nanti tu akan terangkan chat lebih detail kepada ke arah next pergerakan market kan, apakah yang perlu kita tunggu untuk next buy kita. Sebab apa, iaitu kita dah ada pun buy, kemudian kita expect dah take profit dalam 240k. So now tu akan tunjukkan kat mana lagi untuk position untuk buy untuk short term. Untuk long term tak masalah, siapa buy boleh holding. Untuk short term nanti tu akan tunjukkan untuk expectation untuk sedikit profit sebelum kita continuously more kenaikan price yang lebih drastik, ataupun kita akan tengok adakah price nak drop ke punya bearish market target iaitu 26k ke 15k. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market Cap. Hari ni tu tak pergi ke Coin Market Cap sebab apa, sekiranya tu pergi ke Coin Market Cap, data yang tu tengok ini bukanlah data untuk hari semalam, ini adalah data untuk hari ni pukul 8. Sebab apa, hari ni tu oversleep lagi. So ada pun video yang record ni pun pukul 9. So data inilah data untuk hari ni. So untuk data semalam kita data lepas, apa pun kita biarkan. So let's go kita pergi ke Fear and Index dulu. Currently Fear and Index kita untuk hari Ahad berada di extreme fear. So bila berada di extreme fear, meaning kita akan nampak price tu mostly, kalau tengokkan price tu berada support, currently price pun berada di support, tu tak expect price tu akan more drop ke bawah. Tapi sekiranya kita nak tengok price tu more drop ke bawah, apakah indicator ataupun apakah confirmation yang tu tunggukan, nanti tu akan terangkan di chart. So inilah chart Bitcoin BTC USD 4 hours. So sebelum ni tu ada sharekan anda untuk sedang monitor triangle ni. So triangle ni macam tu cakapkan, triangle ni adalah semiconductor triangle, adalah continuous pattern, price more tend untuk breakout ke bawah. Dan hari semalam juga tu cakapkan tu nak price tu more drop ke bawah untuk expectation more bullish ke depan. So dah pun drop. So ke manakah price target ni? Currently sekiranya kita tengok sebetulnya ni point of breaking, point yang breaking dari sini. So meaning kita akan nampak price tu breaking. So meaning kita akan nampak price berada di 38.45. So ada apa di kawasan ni? Expectation kita akan ada support yang strong. So meaning kita ada support di kawasan bawah ini. Kita tengok sedikit, kita ada yang ini. Kita ada beberapa time support, dan kita walaupun kita breakout pun kita hanya sedikit saja untuk kuarter bawah, kemudian kita akan rebound balik. Kenapa? Expectation adalah good. Currently kita berada di strong support ataupun position last untuk bull market melakukan bounce ataupun untuk momentum bullish, regain balik strength dalam market untuk push price naik atas. So untuk pergerakan ke kawasan ni, sebelum ni pun tuan ada cakap yes, ini adalah last buy untuk kita, expectation untuk price tu rebound balik. Sebab apa, kita ada bear flag ni, expectation ni sekiranya kita breakout 37, barulah kita akan expect price more downtrend ke kawasan 33k ke 32k. Sekiranya kita nampak ini adalah good opportunity juga untuk last opportunity buy untuk expected untuk kita rebound balik ke kawasan apa ni. So apa yang tu akan tunggu untuk pergerakan buy kawasan ni? Jika nanti tu akan sharekan untuk Karil, memang tak ada data lagi good ni. Selagi mana price tak sampai ke kawasan ni, selagi itulah kita tak tahu sama ada sini adalah boleh kita buy atau tidak berdasarkan data-data yang kita tengok. Kita akan tengok RSI, kita akan tengok trendline, kita akan tengok Fibonacci. So sekiranya tu nampak itu position untuk good buy, nanti tu akan kata bagi signal untuk anda untuk good buy. Tambah juga sebelum ni tu ada cakap ini adalah consider good position untuk anda buy, dan kat sini ada sarankan untuk anda take TP. Sebabkan apa? Untuk pergerakan di bawah ni, kenapa good buy? Disebabkan tu nampak itu RSI kita berada di betul-betul overbought, iaitu di kawasan 22, iaitu line merah ni. Kemudian stock RSI pun berada betul-betul di 1.6. So ini kita expected price kita buy, take profit. Now expectation price adakah akan melakukan ke atas? Berdasarkan RX sekarang adalah bukan good position untuk buy, dan semalam juga ini adalah triangle. So mostly kita akan expected price more drop ke bawah dan zona ke bawah disebabkan triangle, dan kita berada RSI di kawasan 50 dan top RSI berada di atas. So macam tu selalu cakapkan, whatever RSI berada below 50, so meaning kita akan prediction kita akan price more tend untuk drop ke bawah. Selagi mana di atas 50, selagi itulah price akan buat lower low, lower low, lower low. So juga store RSI kuat peranan untuk tengok momentum semasa. So momentum semasa kita berada di middle. So meaning untuk store RSI ni ada lagi untuk position untuk kita drop bawah. Tapi pun line biru dah more drop ke bawah lebih drastik. So meaning ini bermakna kita dah
momentum untuk downtrend itu kata getting weak ataupun makin lemah untuk price drop bawah. Tapi pun untuk pergerakan ini kita ada target untuk triangle, iaitu triangle untuk kawasan 38.549 38.5. Untuk akan tunjuk anda serang tu, iaitu ni 38546. Price target itu kita akan tengok sekiranya sampai. So untuk ini, yes, kita dah ada confirmation untuk sampai ni. So kiranya kalau Zul kata leverage, yes, Zul akan ambil short position. Tapi short position tu Zul akan ambil daripada atas ni, tak bawah. Tapi Zul tak kata berminat untuk bermain, bertrade leverage. Zul hanya kata spot. Tu Zul hanya berminat untuk buy untuk long term. So untuk buy long term nanti Zul akan tunggu untuk price itu sekiranya sampai kawasan ni. Zul akan tengok boleh adakah data bullish. Berdasarkan ini, siapa yang nak buy kawasan ni, hopefully anda take profit atau take modal. Now expect kita layan saja untuk kalau dia rebound, kita akan profit balik. Sekiranya drop, kita akan tunggu balik adakah good position untuk buy. Sekiranya RSI berada di kawasan yang Zul nak, iaitu kawasan bawah ini, untuk RSI kawasan ni anda boleh buy, kita boleh buy untuk expected untuk small regain. Dan kita tengok juga breakout itu, iaitu breakout continuously. Kita tengok data sekiranya RSI itu berada above 50, so meaning kita boleh holding kita punya position untuk expectation price more naik ke atas. So untuk currently itulah Zul expectation kan, iaitu expectation kita price boleh drop ke kawasan price target tadi, iaitu yang ni price target expected dalam kawasan ni point yang breaking. Tapi apapun, adakah price boleh breakout ni? So untuk confirmation price drop ke bawah ini, Zul akan nak tengok untuk double confirmation, iaitu Zul nak tengok price 4 hours at least breakout Zul punya trend line merah ni. Kenapa kita perlu breakout trend line merah ni? Sekiranya price berjaya breakout trend line merah ni, barulah kita akan expected price akan more expectation dia akan boleh berjaya sampai ke kawasan ni. Even kita dah breakout kita trend line ni, Zul nampak price ni still holding, iaitu purple dan merah ni. Bagaimana price tu berada di kawasan ni, probably kita hanya akan tengok full breakout dan expected price akan rebound balik untuk melakukan ke atas. Untuk cara fundamental, macam cakap, kita on fear index. Fear index berada extreme fear. Berapa kali kita tengok price bila berada di extreme fear, sebenarnya price tak akan more drop dengan drastic. Dia hanya expectkan sideways, and sebab akan ada buyer dan buyer akan push price balik ke atas. So ini dah kalau for breakout. Yes, kita dah berjaya breakout trend line ni. So expectation kita lah 385. Adakah price boleh berlaku? Untuk Zul punya analisis, Zul expectation sekiranya 4 hours daily candle 4 hours berjaya close below line merah ni, barulah Zul expectationkan more downtrend ke bawah. Dan sekiranya downtrend ke bawah, Zul akan tunggu di kawasan bawah ni dan Zul takkan trade buy. Zul akan tunggu dulu indicator, Zul tengok RSI, Zul akan tengok pattern, Zul tengok candlestick, dan sekiranya ada ya 2-3 bullish yang support, barulah Zul akan buy. Even kalau kat sini RSI pun ni, sekiranya RSI tu berjaya sampai ke kawasan ni, iaitu kawasan tu punya favorite, iaitu kawasan 20 ke 16 ni, memang Zul akan buy. Sama juga kawasan ni tak sampai 20 pun, hanya 21, yes boleh buy, cuma sedikit pump sampai 50 take profit. So sekiranya dia drop ke kawasan sampai 16, ini kuasa adalah satu strong signal yang Zul mengatakan untuk Zul akan buy untuk long term. Sebab apa? Naik 16 kita akan seperti next moment kita akan berjaya break atas 50. Break atas 50 meaning kita akan nampak price tu akan continuously melakukan higher high. Berbanding di price RSI berada di bawah 50, kita akan nampak price itu akan kata potential untuk buat another lower low. So itulah pergerakan analisis yang Zul expectkan boleh berlaku dalam market. Dan Zul ajar untuk anda macam mana nak tengok market, bukan Zul ajar anda untuk anda terus buy dan masuk di position walaupun Zul ada target. Walaupun Zul ada target di kawasan 38.39, Zul cakap last buy, yes, berdasarkan analisis inilah last buy untuk expectation rebound. Tapi apapun, untuk buy di kawasan ini juga kita tak masuk position on betul. Kita akan tengok position itu bila indicator kita, contoh RSI tadi, pattern, kemudian kita tengok mungkin ada bottom, kita ada reverse betul, kita akan combinekan beberapa data lain untuk kata mengokong kita punya mengokong tu lain, menyokong kita punya analisis untuk pergerakan itu more naik ke atas. Sekiranya pergerakan sini ataupun data itu tak menyokong pergerakan naik atas, so meaning kita tak akan buy di kawasan ni, kita akan more expected dia breakout. So sebaik saja breakout, kita akan expected price more drop bawah. Drop bawah, kita akan tunggu net resistance nanti di kawasan putih ni untuk tengok adakah ada balik data yang menyokong untuk pergerakan naik. Sekira ada pergerakan menyokong naik, barulah kita akan buy. So itulah pergerakan yang Zul selalu tengokkan di chart. So Zul tengok hari-hari, itulah pergerakan Zul nak tengok atau confirmation. Untuk currently
kita dah berada di bawah ni. So meaning Zul mau expectation price di bawah. Tapi apapun untuk double confirmation, Zul tunggu untuk at least price 4 hour kawasan ni. Price boleh saja bounce balik disebabkan apa? Iaitu fear index kita berada di extreme fear. Kemudian kata stok kita pula, price kita sekarang berada di support, di current major support. Kenapa major support? Kalau kita tengok rand purple ni, kita tengok macam mana price itu ada consolidation. Kita nampak resistance, kemudian resistance. Baik saja kita breakout, kita naik atas. Baik kata kita breakout ke bawah, kita drop ke bawah. Sebaik kita breakout ke atas, kita naik atas. Sama juga ini kita ada support, breakout saja kita terus naik ke atas sampai ini resistance, breakout je resistance, kita terus melakukan ke atas. So meaning point line purple tu adalah penting. So sebab tu cakap walaupun kita triangle tu ada kita target iaitu di kawasan 38.5, Zul more expectation. Zul nak tunggu at least 4 hours breakout line merah ni, barulah Zul akan mengatakan confirm, kata yakin untuk mengatakan price sampai di kawasan bawah ni. So sampai kawasan ni Zul takkan buy, Zul akan tunggu data yang menyokong untuk bullish. Sekiranya ada, barulah kita akan boleh buy untuk sama ada untuk short term ataupun long term. Macam biasa nanti Zul akan sharekan di Discord channel. So itulah pergerakan di Bitcoin yang Zul nak sharekan untuk hari ni. So let's go Zul punya portfolio. Hampir lupa Zul punya portfolio. So currently Zul punya portfolio iaitu Zul punya portfolio untuk keseluruhan Zul punya investment dalam kuartal kripto adalah sebanyak 11.6k, 11.5, 11.6k US dollar. So currently Zul punya kuartal asset hanyalah bernilai 8.6. So meaning Zul loss dalam 3,000. So expectedly statistik Zul loss dalam 3.1k USD dollar, iaitu expected dalam percentage Zul punya portfolio down sebanyak 26.60%. So bagi Zul tak masalah, ini Zul boleh holding. Sekiranya dia rebound di atas, Zul akan profit. Sekiranya dia drop, Zul akan suntik dana baru untuk buy di lower. So inilah currently Zul punya portfolio. So itulah pergerakan Bitcoin. Disebabkan di ruangan komen Zul tengok semalam tak ada yang kata request chat. So apa pun semalam Zul ada nampak satu ni, ada yang dapat feedback analisis. So yang ini, so feedback ni Zul tak pasti, mungkin Zul punya penerangan tak jelas untuk anda. So hopefully kalau sekiranya anda tak jelas, anda boleh tag dalam komen. Dan sekiranya ada beri feedback, yes, boleh silakan di feedback. Mungkin Zul akan boleh memberikan anda punya analisis lebih terperinci. Mungkin selalu Zul banyak cakap, mungkin anda terlepas poin-poin penting. So itulah sepertinya, hopefully anda dapat faham penjelasan Zul. Sekiranya Zul explanation penjelasan Zul tak jelas untuk anda boleh type di ruang komen. So in future nanti Zul boleh improvekan penyampaian untuk more simple dan on the point. So itulah pergerakan Bitcoin. Hopefully Zul anda faham dah pergerakan apa yang Zul pun tekan. So yes, kita ada target untuk point untuk pagi ni. Yes, Zul ada target ni untuk prediction price 38. Tapi Zul nak tengok price breakout ni barulah kita akan kita nampak kawasan ni. So kawasan ni adakah kita akan buy? Jika kita akan tunggu dulu sampai nanti Zul akan tengok ada data yang menyokong untuk bullish. Sekiranya ada, nanti Zul akan sharekan. Macam biasa Zul akan sharekan review Zul. Dan tapi expected selalunya di Discord channel akan dapat lebih awal. So sebab apa? Expected bila Zul dapat tu di Discord Zul akan share dulu. Kemudian di net review barulah Zul explanation kan kenapa kita buy dan apakah yang Zul nampak kawasan ni. Hopefully anda dapat belajar sedikit banyak dari Zul. Anda catat sedikit, tak banyak pun dapat sedikit pun okey untuk expectation. Anda dapat baca market kuartal kripto secara mudah dan ringkas untuk anda expectation ke manakah arah position anda punya investment, sama adakah good buy ataupun good untuk sell, sama ada short term dan long term. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi untuk next review. So assalamualaikum, bye bye.